السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Surah An-Nisa ayat 163. InsyaAllah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. Sadaqallah. Sesungguhnya kami, yaitu Allah, telah memberikan wahyu kepada manusia, kepadamu wahai Muhammad, sebagaimana kami telah memberikan wahyu kepada Nabi Nuh dan nabi-nabi yang diutuskan kemudian daripadanya. Dan kami juga Allah telah memberikan wahyu kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dan Nabi Ishaq dan Nabi Yaqub serta nabi-nabi keturunannya, dan Nabi Isa dan Nabi Ayub dan Nabi Yunus dan Nabi Harun dan Nabi Sulaiman. Dan juga kami telah memberikan kepada Nabi Daud kitab Taurat, kitab Zabur. Dan kami telah mengutuskan beberapa orang rasul yang telah kami ceritakan kepadamu dahulu sebelum ini, dan rasul-rasul yang tidak kami ceritakan mereka kepadamu.
Dan Allah telah berkata-kata kepada Nabi Musa dengan kata-kata secara langsung, tidak ada perantaraan. Rasul-rasul yang kami telah utuskan itu semuanya pembawa khabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan pembawa amaran kepada orang-orang yang kafir dan yang mengerjakan maksiat, supaya tidak ada bagi manusia sesuatu hujjah atau sebarang alasan untuk berdalih pada hari kiamat kelak terhadap Allah sesudah mengutuskan rasul-rasul itu. Dan ingatlah Allah Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. แท้จริงเราได้มีองค์การแก่เจ้าเช่นเดียวกับที่เราได้มีองค์การแก่นุฮ์และบรรดานาบีหลังจากเขาและเราได้มีองค์การแก่อิบรอฮีมและอิสมาอีลและอิสฮักและยะกูบและบรรดาวงวานเหล่านั้นและอีซาและอายุบและยูนุสและฮารูนและสุไลมานและเราได้ประทานคัมภีร์ซาบูรแก่ดาวูดและมีบรรดาศาสนทูตซึ่งเราได้เล่าถึงพวกเขาแก่เจ้ามาก่อนแล้วและมีบรรดาศาสนทูตซึ่งเรามิได้เล่าแก่เจ้าเกี่ยวกับพวกเขาและอัลลอฮ์ได้ตรัสแก่มูซาจริงๆคือบรรดาศาสนทูตในฐานะผู้แจ้งข่าวดีและในฐานะผู้แจ้งข่าวร้ายเพื่อว่ามนุษย์จะได้ไม่มีหลักฐานใดๆอ้างแก้ตัวแก่อัลลอฮ์หลังจากบรรดาศาสนทูตเหล่านั้นและปรากฏว่าอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงเดชานุภาพผู้ทรงปรีชาญาณ Allahu Akbar. Astaghfirullahal azim. Alhamdulillah bi ni'matil Islam. Alhamdulillah bi ni'matil iman. Alhamdulillah bi ni'matihi ma tatimmus salihat. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور الحمد لله والشكر لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Alhamdulillah, surah An-Nisa ayat 163, 164 dan juga 165 dapat kita membaca dan mendengar serta tadabbur di hadapan Allah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui apa bagi kita baca kita. Alhamdulillah, kita berharap semoga Allah akan memberi ganjaran balasan pahala yang begitu banyak dan yang begitu besar, serta dapat rahmat, maghfirah, barakah, hidayah, taufik, nurun, cahaya, iman, ilmu dan amal salih di dunia ini dan juga di akhirat sebagai balasan yang begitu, balasan azimah kepada sekian kita. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pagi ini cuba kita mai dengar dan merenung. Dia adalah ayat tentang peraturan Allah, peraturan Allah untuk kepada manusia hambanya supaya hidup, cara hidup mengikut ajaran Islam, supaya hidup mengikut yang dikehendaki oleh Allah. Cara hidup sebab manusia ni kalaulah tidak melalui wahyu daripada Allah, maka hidup dia
Dah dipanggil hidup sangat-sangat susah lah. Sebab itulah kita tengok setengah daripada manusia, walaupun dia bijak, walaupun otak dia tu cidik yang diberi oleh Tuhan, tetapi dia tidak dapat wahyu daripada Allah, tidak dapat ilmu wahyu daripada Allah, maka hidup dia tidak dikena jugalah. Sebab lampang otak bijak dia tu, dia tak cukup lagi sebagai hidup di atas dunia ni. Sebagai hidup di atas dunia ni yang membawa kepada selamat hidup dia di dunia ini dan juga hidup di akhirat. Dia tak cukup, tak padai dengan bijak dia sekalipun, malaikat dia kena dengar daripada wahyu Allah, kena dengar daripada peraturan daripada Allah. Manusia, sebab itulah di hari ni walau bijak mahma, bijak sidik dia pun, tetapi duk cari kebenaran, jalan yang betul, jalan yang kena, masih lagi tak temu bagi. Kita alhamdulillah kita ada ilmu wahyu, kita ada ilmu Quran, ilmu hadis dari agama kita, alhamdulillah. Itulah peraturan Allah. Sebab itulah kami, Tuhan kata di sini, dia kata inna auhayna ilaika kama auhayna ila nuhin wan nabiyyina min ba'dih. Sesungguhnya kami, iaitu Allah, telah memberikan wahyu kepadamu wahai Muhammad. Nabi kita dapat wahyu daripada Allah melalui Jibril alaihi salam kepada Nabi kita, menyampaikan wahyu untuk bawa royak kepada manusia supaya hidup cara dia tu kena betul. Lampang otak kita tak padai. Dia kena dengar wahyu daripada Allah. Otak manusia nak bijak daripada wahyu Allah tak boleh. Nak lebih daripada wahyu Tuhan tak kena. Dia kena terima wahyu. Otak sebagai turut wahyu. Itu dia cara. Sebab itulah wahyu ni kami dah pun turun kepada kamu wahai Muhammad, seperti mana kama auhayna ila nuhin, sebagaimana kami telah memberikan wahyu kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh rasul-rasul dulu, dan juga wan nabiyyina min ba'dih, dan juga nabi-nabi yang diutus kemudian daripada padamu wahai Muhammad. Nabi Muhammad terima wahyu daripada Allah sebagai cara hidup, maka Nabi Nuh pun supaya juga dapat wahyu daripada Allah, dan nabi selepas daripadamu. Dan nabi-nabi yang diutuskan kemudian daripadanya, di antaranya nabi selepas daripada Nabi Nuh lah. Nabi ke apa? Seperti Nabi Saleh, Zulkifli, itu nabi-nabi selepas pada Nabi Nuh, dan juga sebelum daripada nabi kita, iaitu Nabi Adam alaihi salam, Nabi Yunus, semua tu nabi sebelum daripada nabi kita, atau sebelum daripada Nabi Nuh, dan juga selepas daripada Nabi Nuh, wan nabiyyina min ba'dihi. Dan juga wa auhayna ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbab. Allah, wa yahbih nabi-nabi hok dia tu, atau rasul-rasul hok dia tu. Tuhan sebut sosok di sini. Dan juga kami itu, iaitu Allah, telah memberikan wahyu kepada Nabi Ibrahim, dan juga Nabi Ishaq, Nabi Ismail. Nabi Ismail ni anak kepada Nabi Ibrahim, dan Nabi Ishaq anak kepada Nabi Ismail. Yang kita kata malah sini. Dan wa Yaqub ni cucu Nabi Ibrahim alaihissalam. Wal asbab ni keturunan mai daripada Nabi Ibrahim, pecah tu daripada situ. Jadi semua tu adalah nabi yang Tuhan sebut atau rasul
yang Tuhan sebut dalam Quran dan ayat lain lagi, semua Nabi dan juga Rasul adalah 25 orang yang Tuhan sebut dalam Quran. Sebenarnya Nabi banyak lagi, Rasul banyak lagi. Dan wa Isa, dan juga Nabi Isa. Allah royak kata Isa ni adalah Nabi juga. Nak beritahu kepada orang Yahudi yang mana orang Yahudi tak mengaku kata Isa adalah Nabi Tuhan, pesuruh Allah. Yang siapa Kristian sendiri pun hidup pergi agama Injil yang dibawa oleh Isa, siapa duk sanjung akak Isa adalah anak Tuhan, pergi kepada siapa tu? Tuhan Isa. Wal-iazubillah. Nak ayat sekadar tu ya kata Isa adalah Nabi juga. Wa Isa hi orang Yahudi. Yahudi kata Nabi Isa bukan Nabi dak, ia adalah Nabi dan juga Rasul. Dan wa Ayyub, Nabi Ayyub, wa Yunus dan juga Nabi Yunus, wa Harun. Ini Nabi selepas pada Nabi Nuh ni. Dan juga Sulaiman, Nabi Sulaiman. Dan wa ataina Dawud Zabura, dan juga kami telah memberikan kepada Nabi Daud iaitu kitab Zabur. Kitab Zabur. Nabi Daud ni seorang nabi yang suara sedap kalau kita mengaji kisah dia. Nabi Daud. Suara dia ni murni, sedap dengar. Masa dia baca kitab Zabur kok, segala binatang, burung, gapo sumpah kat mai duk beripung dengar suara dia. Itu di antara mukjizat kelebihan yang Tuhan kepada Nabi Daud ketika dia baca kitab Taurat tu. Segala burung, binatang pakat mai duk dengar. Seleranya suara Nabi Daud alaihi salam. Allahu akbar. Dan wa rusulan qad qasasnahum alaika, dan juga kami iaitu Allah telah mengutuskan beberapa orang rasul yang telah kami ceritakan kepadamu, ceritakan mereka kepadamu. Rasul ni Allah Subhanahu Wa Taala kadang-kadang yang duduk cerita ayat dalam Quran. Wa rusulan qad qasasnahum alaika min qablu, iaitu sebelum daripada ini. Dan wa rusulan lam naqsushum alaik, dan juga rasul-rasul yang tidak kami ceritakan mereka kepadamu. Ada banyak-banyak rasul tu sengah Tuhan royak dalam Quran, sengah Tuhan tak ada cerita royak dalam Quran. Di antara rasul yang Tuhan royak dalam Quran lebih kurang 25 orang. Kita duk ngapai ingat ajak tadika tu lah. Dan banyak lagi yang tak ada ayat dalam Quran. Sebab itulah di antara rasul kalau mengikut semua rasul 313 orang rasul yang menjadi nabi serta menjadi rasul. Berapa jumlah dia? 313 orang rasul. Itu rasul. Tapi yang Tuhan cerita dalam Quran hanya 25 orang. Lain daripada tu kita tak ada boleh tahu. Ni pemujur Tuhan mai duduk raya, Tuhan mai duduk cerita dapat kita tahu, dan Tuhan sebut nama so rasul dia. Kalau lampang kuamru kita bijak, kita tak boleh nak terima benda lagu ni. Tak sapa wahyu kita, tak sapa otak kita bijak siapa tahu ni. Sebab itulah kadang-kadang manusia dia hari duk cari kubur-kubur nabi-nabi, rasul-rasul, tapi setengah daripadanya ada tak? Tak ada. Beberapa orang sahaja yang temu pun tu budak khilaf lagi. Kata ni adalah Nabi Sulaiman kubur dia, ni adalah Nabi Musa kubur dia. Tapi tu budak khilaf lagi. Tapi walaupun tidak ada kubur, dengan usaha manusia untuk nak cari sekalipun, Allah Subhanahu Wa Taala sudah tetap dah royak dalam Quran. Sebab itulah kalau Tuhan tak royak dalam Quran, ilmu ni kita tak boleh tahu. Sebab nak cari kubur nabi-nabi, rasul-rasul dia tak boleh dah. Tapi dengan melalui wahyu serta dengan otak bijak kita terima, tahu kita boleh terima benda tu. Tapi kalau kita pakai otak gak, tak dengar Quran, bagi tak sapa ilmu kita. Sebab itulah otak kita kena terima tabi', iaitu
al-wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Itulah Rasul yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan kepada kamu wahai Muhammad di dalam Quran. Lebih kurang 25 orang sebelum daripada kamu, dan rasul-rasul yang banyak lagi 313 orang ramai-ramai tu banyak kita tak cerita lagi. Lam naqsushum alaik. Dan di antara keistimewaan Nabi yang juga Rasul Tuhan ni, iaitu Musa alaihi salam. Wa kallamallahu Musa taklima. Musa ni keistimewaan dia tu, dia boleh kecek dengan Tuhan ketika atas dunia. Tapi dia minta nak tengok, tak boleh. Dia nak tengok Tuhan Nabi Musa ni, tapi tak boleh. Sekadar boleh dengar suara. Tuhan kecek Musa ni dengan cara direct. Allah. Dan Allah telah berkata-kata kepada Nabi Musa dengan kata-kata secara langsung, tidak ada lapisan apa dah, sekat tag apa dah, tidak ada perantaraan untuk sekat kecek pedia, kecek langsung hanya dengan suara. Wa kallamallahu Musa taklima. Tapi tengok upah dia boleh tak boleh. Dengan suara tu pun Nabi Musa tu pun bergetar dah. Sebab dia panggil kejadian Tuhan kepada kita selaku manusia ni, palang hak tahu ni nak terima tak ada lagi ketika atas dunia ni. Terus contoh di akhirat Isyak tu. Akhirat Isyak menjadi mudah, bahkan menjadi nikmat yang begitu istimewanya kepada ahli syurga, itu dapat tengok Allah Subhanahu wa taala. Dapat tengok wajah Allah Subhanahu wa taala. Wujuhun yawma idzin mubsirah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ila rabbika apa sebut Al-Quran tu. Itulah keistimewaan Nabi Musa alaihi salam, dapat kecek dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak sepertinya nabi-nabi dan rasul-rasul lain. Dan di antara rasul-rasul juga dia kata di sini, rusulan mubasysyirin wa munzirin. Rasul-rasul yang kami telah utuskan itu semuanya, semua hak Tuhan sebut tu, mereka adalah mubasysyirin wa munzirin, pembawa khabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Khabar gembira gapo kepada orang yang beriman, iaitu selepas memati Isa dapat masuk syurga. Orang beriman itulah khabar gembira bagi kamu, dengan melalui amalan yang membuat di sini di atas dunia ni, maka sebagai balasanmu di akhirat Isa adalah syurga, iaitu mubasysyirin dan wa munzirin, dan pembawa amalan sebagai turn kepada orang-orang yang kafir dan yang mengerjakan maksiat. Munzirin, orang kafir kalau mu tak beriman, atau orang Islam masuk dalam Islam tapi buat benda maksiat, maka balasan kamu adalah neraka, iaitu munzirin. Tujuan yang Tuhan utuhkan Rasul mai ke alam dunia ni tujuan apa? Supaya apa? Li alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul. Ini tujuan Tuhan. Tuhan hantar kita mai ke alam dunia dan pilih orang yang tertentu supaya jadi nabi dan rasul dia. Tujuan apa? Untuk mubasysyirin, goyak berita gembira, wa munzirin, dan juga amalan yang tidak molek selepas daripada tu dikatakan neraka. Tujuan supaya li alla yakuna linnas, supaya tidak ada bagi manusia ala Allah, iaitu ke atas Tuhan, iaitu hujjatun, menjadi hujjah atau sebagai alasan untuk berdalih pada hari kiamat kelak terhadap Allah sesudah mengutuskan rasul-rasul itu. Jadi kita ni manusia bila masuk neraka Isa tak ada nak nak hujjah dah kepada Tuhan. Ya Allah, apa bohku dalam neraka, apa azabku dalam neraka, tak ada dah perkataan itu. Sebab Rasul inilah menjadi mubasysyirin wa munzirin. Itu hatam lagi. Royak berita gembira baik ni dakwah. Royak berita tidak molek gini-gini sebagai dakwah kepada manusia.
Jadi manusia nak buat dalih Isyak, buat sebagai alasan Isyak gitu gini kepada Tuhan, tak ada, tak boleh lah. Itu tujuan dia. Jadi apabila kita masuk neraka Isyak, duk royak Tuhan kata, oh apa tak royak dia tak dunia dulu. Dia tak tahu ni. Tak ada dah. Tak boleh dah. Itulah. Dia panggil supaya tidak menjadi hujah kepada Tuhan untuk manusia selepas dia tu utuh Nabi siap dah, Rasul-Rasul siap dah. Tu. Sebab itulah setengah daripada orang kalaulah kita kata apa? Risalah yang dibawa oleh Nabi Rasul tak sapa kepada dia, orang ni mati Isyak tidak kena diazab oleh Allah. Sebab ajaran Tuhan tak sapa dia. Tapi kalau orang ajaran Tuhan sapa melalui Rasul dia tu, dia tak boleh dalih roh di akhirat Isyak. Tak boleh dalih roh. Jadi hari ni kita nak ayat kata tak sapa, tak boleh jadi dah. Semua ajaran Nabi dia ini sudah sapa seluruh dunia belaka dah. Terus sapa seluruh dunia. Kalau kita duduk dakwah tiap pagi subuh ni supaya tidak menjadi hujah kepada manusia ke atas Tuhan. Di antaranya orang duduk dakwah ni ambil saka Nabi, mai duduk dakwah goyak. Kalau orang kok lebarak le sejatuh kan bahasa Inggeris pakai duduk dakwah bahasa Inggeris. Kalau mau kita ni bahasa Sia, bahasa Melayu pakai dakwah ajaran Islam melalui syariat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kalau ikut Cina bahasa Cina ambil duduk goyak. Kita nak kata tak sapa lagi tak boleh jadi. Cuma manusia duk cari jalan untuk nak lik sedingnya awak telinga tuli mata buta tu. Ingat molek dah. Di antaranya Allah seluruh dunia lah di hari ini. Kita mengajar sini tapi seluruh dunia boleh tengok. Itu di antara cara dakwah di hari ini dengan melalui gunung alat moden. Cuma duduk di atas kita nak dengar tak sedingnya. Walaupun kita tak ada di sejid dengan cara direct, tapi boleh dengan cara direct melalui alat moden di hari ini. Facebook lah, live shot lah, kita kata subhanallah, itu suruhan dakwah. Apa ni? Seruan dakwah kepada manusia supaya tidak menjadi hujjatun 'ala Allah, hujjatun 'ala Allah ba'da Rasul. Tak boleh dah. Cuma hujjatun 'ala nas lah di hari ini. Menjadi hujah ke atas manusia lah, bukan ke atas Tuhan. Sebab Tuhan hantar Rasul dia dah tak cukup Rasul bermati dah tu ada pun dakwah duduk ya. Sia malas kerja dakwah di hari ini. Sebab itulah betul sungguh kalau kita nak kata manusia di akhirat Isyak, sebab itulah bila dia diazab oleh Tuhan dalam neraka, dia panggil dia tu yamrak dah sungguh kata kami dah pun salah dan kami berdosa. Sebab dia tahu. Kata tak dunia dulu, dia duduk dakwah dia, kata tak dunia dulu, dia duduk hajar dia, dia duduk wi kebaikan dia. Cuma dia tak sedengar. Duk lik tak sedengar, tak tahu. Tu ingat molek. Auzubillah. Di hari ini tabsyir, inzar sudah sapa belaka dah di hari ini. Kada kita berasa tak sapa lagi. Kau dalam bukit ke mana? Di hari ini seruai manusia pergi tepak ke setepak di hari ini dakwah. Bukan sikit dak. Kita sekadar dakwah gini, demo bersungguh dalam dakwah dia hari. Ada dakwah di atas batas, dakwah dalam hutan gapo gi saya manusia. Ini supaya di alla yakuna lin-nasi 'ala Allah hujjatun ba'da ar-rusul, sepah daripada rasul-rasul dan orang yang timur saka rasul-rasul, mereka senantiasa kerja dakwah. Sebab itulah umat Islam kerja dakwah menjadi tanggungjawab buat kita. Kerja dakwah agama Islam menjadi tanggungjawab kita. Supaya apa? Suka-sukanya kita boleh melepaskan mereka itu daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Boleh melepah mereka itu daripada azab neraka Allah. Dakwahlah. Rim tônจากตัวเราและก็ครอบครัวของเราเครือญาติของเราคนเคียงข้างเรา
Muban rau gi kokok gi. Itu dakwah dia. Pentingnya keluarga kita tu. Warah kita tu, ahli kampung kita tu. Bukan sekadar kata kita duduk, kita orang rasa jenis ahli kepiah, jubah dah, janggut ke apa, mai seji, orang lain belatalah, tak kena. Sebab Nabi kata, balighu anni walau ayah. Sapalah, tablighilah kepada orang manusia, walaupun satu ayat hak mengabdi, mu tahu mengerti. No ya atau you ning cai mai dai. การทำงานดะอ์วะห์นี่เป็นหน้าที่ของคนที่เป็นมุสลิมมุมิน kena dakwah kerja dakwah. Allahu akbar. Dah. Tujuan itu Allah SWT mengutuskan rasul-rasul tu untuk nak tabsyir dan inzar supaya tidak menjadi hujjah ke atas Tuhan selepas daripada rasul-rasul. Nak dalih tak boleh dah. Dan wa kana Allahu azizan hakima. Dan ingatlah Allah Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Tuhan kuasa dan Tuhan bijak. Kita orang kerja dakwah ni remote seringa belatalah nak gino ada remote seringa. Kita doa ya ajaran Islam, doa minta seperti tak terima, belatalah dia. Kita ada Tuhan. Tuhan yang Maha Aziz dan Hakim bijak. Maka kita tupailah Tuhan ni. Tuhan yang aziz, kuasa dan juga bijak. Tupai manusia, bijak manusia dalam sepanjang bijak Tuhan, walaupun dia tu bijak, walaupun dia tu gagah, kuasa dan sebagainya. Tupailah Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Kuasa dan tupailah Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Bijaksana. Itulah saja pada pagi ini 3 keratan ayat dalam surah An-Nisa. Apa betul daripada Allah, apa yang tidak betul daripada kelemahan saya. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwwata illa billah.